أرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كن نازلها. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم
وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya Allah. Amin ya mujibad du'a'is sa'ilin wa ya qabilat ta'ibin wa ya rahmat du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faya ibadallah. Adapun selepas puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya sebagai hamba Allah yang fakir, wajiblah kita mensyukuri nikmat Allah atas kurniaannya yang telah pun dilimpahkan kepada kita setiap saat, setiap detik, tak pernah putus. Allah Ta'ala berikan rahmat dan nikmatnya. Terima kasih wahai Allah kerana menghidupkan kami sehari lagi, memberi kami nafas, memberi kami sihat, yang teragung memberi kami iman dan Islam. Alhamdulillah. Sebagai tanda seorang hamba yang mensyukuri nikmat dan rahmat yang Allah pinjamkan kepada kita, maka kita infakkan satu daripada pinjaman Allah, yakni masa. Kita menginfakkan masa kita atas kerja-kerja yang murni, satu amalan yang paling diredai dan paling dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam,
iaitu amalan menuntut ilmu. Dan alhamdulillah Allah jemput kita, Allah pilih kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu bagi menyambung muzakarah kitab hadis penawar hati. InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-17, iaitu di atas satu tajuk yang bernama Mujahid yang Sial. Nama agak kasar, nama agak kasar, tapi saya kata pengarang kitab ni, Syekh Zamzami Al-Banjari, dia meletakkan atas nama ni, dia nak bagi kita rasa. Bila orang panggil kita sial ni, kita nanti nak tahu pasal apa aku dikatakan sial. Sebenarnya sial bermaksud di sini sia-sia. Cuma digunakan perkataan agak kesat untuk menarik perhatian kita, nak tahu adakah aku termasuk di dalam golongan mujahid yang sial. Baik, seperti biasa bagi meraihkan hadis ni kita baca sama-sama nak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghnami war-rajulu yuqatilu liyudhkara war-rajulu yuqatilu liyura makanuh wa fi riwayatin yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa fi riwayatin yuqatilu ghadaban. Faman fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah yal ulya wa huwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Hadis ni hadis diiktifakkan oleh seluruh ulama-ulama muhaddisin, mengatakan hadis ini hadis sahih. Kalau dikata muttafaqun alaih ni maksudnya sepakat, ittifaq. Seluruh ulama-ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Sebab tu muttafaqun alaih. Yang mana hadis yang bermaksud daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahawasanya seorang Arab Badawi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ada seseorang yang berperang dengan tujuan merebut harta rampasan, dan ada pula seseorang yang berperang dengan tujuan supaya disebut-sebut namanya, dan ada pula seseorang yang berperang dengan tujuan untuk memperlihatkan betapa hebat peranannya. Dan dalam riwayat lain, ada seseorang yang berperang untuk menunjukkan keberaniannya, dan ada pula seseorang yang berperang untuk membalas dendam keluarganya kerana ada di antara keluarganya yang telah terbunuh dalam peperangan yang lalu. Dan dalam riwayat yang lain ada pula disebutkan ada seseorang yang berperang kerana mahu melepaskan kemarahannya. Maka yang mana di antara semua ini yang dianggap orang yang berperang fisabilillah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesiapa yang berperang dengan tujuan supaya kalimah Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam, menjadi tinggi, maka orang itu sahajalah yang dikatakan berjihad fisabilillah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita fahamlah di antara mafhum hadis ini yang mana diceritakan daripada seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Suka sedikit kita sentuh peribadi Sayyidina ataupun Tuan Abu Musa Al-Ash'ari, yang mana Abu Musa Al-Ash'ari di sini sebut Abi kan, Abi dengan sebab ada an di depan. Tapi bila sebut nama dia saja Abu, macam kemarin kita baca Abi Hurairah sebab ada daripada.
Ni sebab ada an disebut an Abi Musa. Tapi kalau nama dia saja kita sebut Abu Musa Al-Asy'ari. Nama sebenar Abu Musa Al-Asy'ari ialah Abdullah bin Qais. Ada hadis kadang-kadang kita jumpa an Abdullah bin Qais. Itu dia. Itu dia. Dia ini adalah seorang sahabat yang berasal daripada Yaman. Waktu baginda Nabi SAW dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi rasul ketika baginda berusia 40 tahun. Abu Musa Al-Asy'ari masa tu dia ada di Yaman. Jarak Yaman nak mai ke Mekah 7. Sampai perkhabaran berita daripada pedagang-pedagang Yaman, waktu mereka nak balik tu, mereka dengar kata ada seorang lelaki berani mengaku dia sebagai Rasul, utusan Allah. Semua bakat ternanti-nanti siapa yang nak jadi Nabi, siapa yang jadi Nabi. Tengok muncul di tanah Arab, di Mekah. Seorang lelaki yang bernama Muhammad mengaku menjadi Nabi. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari ini, dia yang berada di Yaman, dia adalah seorang tenaga pengajar. Allah bagi kepada Abu Musa Al-Asy'ari, masa ni dia tak Islam lagi, kebijaksanaan. Dia cukup pandai, di antara sahabat Rasulullah yang paling bijak. Pandai membaca, pandai menulis, kuat hafalannya. Dia ada 3 dalam satu. Bila dia dapat khabar daripada pedagang-pedagang Yaman, ada seorang lelaki yang baru muncul mengaku menjadi Rasulullah, dia usaha pi. Dia pi, kita kata lone ranger. Pergerakan sendiri. Seorang-seorang. Dia kata, hantar ke jalan. Tahu, dia kata. Bolehlah, dia kata, Allah dorongkan aku untuk nak pergi jumpa dengan lelaki yang mendakwa diri dia sebagai Rasul. Jadi dia pi. Perjalanan dia mengambil masa lebih kurang 7-8 hari daripada Yaman ke Mekah. Berjalan kaki. Sampai di Mekah, dia tak boleh bertemu terus dengan Rasulullah kerana Rasulullah sedang berdakwah secara sulit, yakni di dalam rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Maka dia kena melalui beberapa orang sahabat, di antaranya Zaid bin Thabit, di antaranya Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah. Kemudian bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu di antara orang-orang yang terawal masuk Islam. Dia kata, aku nak jumpa Muhammad dan aku nak bai'ah dia. Bai'ah ni sokong. Bai'ah ni maksudnya sokong. Mengaku dia sebagai Rasul. Maknanya dia nak bersyahadah. Jadi, tanya Abu Bakar, hang tak ada niat lain? Ni main dari jauh ni. Tak ada niat ledak, dia kata. Sebab dia yakin kerana aku telah pun membaca di dalam kitab Injil, ada cerita pasal laki-laki ni. Cuma tak cerita keturunan mana dia dapat. Namun daripada cerita-cerita pedagang-pedagang Yaman yang balik daripada Mekah ni, dia pakai cerita fizikal dia macam ni, orang dia macam ni, macam ni. Kami pernah tengok dia. Dia bercakap, dia orang maki dia tak kata apa. Dia bercakap adalah sesuatu yang baik saja. Jadi dia kata, aku terpanggil untuk bertemu dengan dia. Jadi Abu Bakar bawa dia berjumpa dengan Rasulullah dan dia Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini juga di antara sahabat yang digelar As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun ni maksud dia sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Masuk Islam secara musyafahah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata musyafahah ni berhadapan, mulut ke mulut, bertentang mata dengan Nabi, terus bersyahadah. Itu dipanggil musyafahah atau syafawi. Secara mulut ke mulut berhadapan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lepas dia masuk Islam tu, dia mendalami ilmu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu-wahyu yang turun. Masa tu tak ada kitab macam kita, kitab nama tu, kitab nama ni tak ada. Hanya menanti wahyu daripada Allah
Kemudian baginda Nabi SAW akan baca wahyu dan menghuraikan. Macam kita duk baca kitab tafsir itulah. Nah, tapi tunggu surah apa yang nak turun, ayat apa yang nak turun, ayat keberapa yang nak turun. Menanti peristiwa demi peristiwa berlaku, maka turunnya ayat, Rasulullah akan baca. Jadi Abu Musa Asy'ari cuma sempat beberapa, tak lama sangat, tak lama sangat. Dalam lebih kurang setahun dia duduk dengan Rasulullah dalam ilmu yang tak berapa mendalam. Lepas tu masuk tahun kedua, Rasulullah kata, wahai Abu Musa, hang ni bijak. Nah, bijak sebab apa? Turun-turun wahyu ni Rasulullah baca. Rasulullah baca, dia ni sambil tulis, sambil hafaz. Sambil tulis, sambil hafaz. Kita kalau tulis hafaz dak lagi, kan? Kalau tulis hafaz dak lagi. Tulis dulu, hang tulis sat kat aku. Ambil pergi baca. Baca dulu, hafaz dak lagi. Tak? Bawa balik pergi bang 2 minggu, dapat dah. Tapi kebijaksanaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Abu Musa Asy'ari ni, sambil tulis, sambil hafal. Kira habis selesai dia tulis, selesai dia menghafal. Pandai tak? Apa kita istilahkan otak komputer. Masuk terus. Masuk terus di dalam kepala dia dan menunggu penerangan daripada Nabi tentang ayat tersebut. Dan Nabi akan cerita, masuk. Kemudian dia akan cari sahabat yang tak sempat ikut kuliah Nabi, dengan sebab bekerja tanggung ahli keluarga. Ataupun tak berani nak main secara berdepan ke Al-Arqam bin Al-Arqam, rumah tu, dengan sebab diancam oleh puak-puak musyrikin Quraisy. Siapa yang Islam dengan Muhammad, ditangkap, disiksa, dizalimi dan dibunuh. Jadi dia akan berdakwah secara rahsia. Dia di antara pembantu baginda Nabi SAW yang menyampaikan dakwah secara rahsia. Dia pihak hari ni turun ayat sekian. Begini dia baca, dia terang. Secara sulit. Dan di antara orang yang menjadi anak murid dia yang awal ialah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan seorang hamba milik Umayyah sepenuhnya. Jadi Bilal bin Rabah ni dia ada 2 tugas. Kerja dia pergi cari kayu api dengan angkut air. Jauh bila dia melintasi rumah Al-Arqam bin Al-Arqam, dia tahu di situ adanya satu pusat penyebaran Islam yang dilakukan secara rahsia. Tapi dia tak berani nak dekati, takut sekali lagi tuan dia dapat tahu dia akan disiksa. Jadi dia menuntut ilmu daripada Abu Musa Al-Asy'ari yang akan menunggu dia di wadi. Wadi ni satu lembah tempat Bilal bin Rabah ambil ayat. Abu Musa kata, hari ni ada surah ni. Ada ayat ni. Masa tu tak letak lagi nama-nama surah. Ada ayat sekian, dia akan baca kepada Bilal yang tak pandai tulis, tapi akal dia kuat. Ada lupa-lupa, esok kemarin punya ayat lupa. Lupa macam kita lah. Mungkin dia jauh lebih baik daripada kita. Sebab apa? Sebab dia ingat juga kepala ekor kan. Kita ni kalau lupa fana. Hak yang duk baca hari-hari tu pun kalau orang kata, ish, tak keluar lah. Hak padahal punya kata lah selalu main dia suruh kata depan Tok Guru, tak keluar. Hilang lah. Jadi itu peranan yang dibuat oleh Abu Musa Asy'ari. Dan pada tahun ketiga, waktu Islam boleh disebarkan secara terbuka dengan Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab, dengan Islamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Islam boleh disebarkan secara terbuka. Rasulullah kata kepada Abu Musa Al-Asy'ari, hang balik ke Yaman. Hang bawa Islam ni ke Yaman. Islam dia tak boleh duduk dalam satu rumah. Dia tak boleh duduk dalam satu negeri. Tapi Islam itu adalah nur
ala nur. Cahaya atas cahaya. Dia kena disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Dan aku bagi satu tugas, balik pergi Yaman. Dia balik pergi ke Yaman dengan ditemani oleh seorang sahabat, Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal. Pasal apa dia nak kena bawa teman? Sebagai saksi mengesahkan bahawasanya Islam itu didukungi oleh seorang Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sah, iaitu dibai'ah dan dilantik oleh Allah Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi kena bawa saksi. Kan orang nak apa bukti, apa saksi. Jadi dia bawa lah Muaz bin Jabal. Senang sebab orang pandai cakap, orang bijak sana, bekas guru pula tu. Bila balik pergi ke Yaman, dalam kampung dia tu tak ramai. Kampung dulu bukan ramai lagu kampung lah ni. Tak ramai penduduk di situ. Dia berjaya mengislamkan dalam masa 2 hari dia sampai, dia berjaya mengislamkan 50 orang penduduk kampung dia tu. Lepas tu dia kata kat mereka, kalau hampa nak ilmu lebih lagi, pergi Mekah. Di Mekah, di situ ada Tok Guru, ada Murabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pergi ke sana. Sa'i kami hilang dengan sebab tak ada pedoman jalan, tak ada peta. Tak ada Waze kan, tak ada papan tanda, tak ada. Jadi dia bawa pergi pula 50. Dia ni dengan harapan dia tak mau balik dah ke Yaman. Tapi Rasulullah suruh dia ulang balik pula. Jalan tu jauh. Oleh kerana perintah Rasulullah dia balik. Dia kata dekat Rasulullah, kalau aku duk asyik ulang balik, bila aku nak berjihad? Nak berjihad fi sabilillah. Nak berjihad di dalam. Rasulullah kata, sekarang sedang berjihad. Setiap langkah perjalananmu kau sedang berjihad. Sebab tu, satu perang dia tak ikuti, iaitu peperangan Badar dia tak ikuti. Jadi Rasulullah letak nama dia sebagai ahli fisabilillah, ahli jihad. Pasal apa? Dia masa yang dalam perang Badar tu dia ada di Habsyah. Ceritanya dia balik bila Rasulullah suruh dia balik ke Yaman. Dia dapat mengislamkan 70 orang. Dia bawa mai. Kali ini dia melalui jalan laut. Jangan boring lah dengan cerita dia nak. Saja nak kongsi cerita Abu Musa Asy'ari ni. Jadi bila melalui jalan laut, sampai di tengah lautan tu, kapal depa di lambung ombak yang mengganah, menyebabkan pecah kapal dia. Terdampar 70 orang, 20 mati. Tinggal 50 saja terdampar di laut Utopia, atau disebut Habsyah satu ketika dulu zaman Rasulullah. Okey, baik. Seperti yang kita faham, Habsyah ni adalah satu negara yang awal-awal sahabat pergi berhijrah. Kan? Negara pertama sahabat pergi berhijrah. Yang dibawa oleh Ja'far At-Tayyar. Yang dibawa oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi bila dia sampai di situ, dia kata, tak ada rezeki kita nak pergi Mekah. Dengan sebab melintasi lautan Utopia ni, lautan yang amat dalam. Ombak dia kuat, lain kali kita jangan main dah kot jalan laut. Kita pergi kot darat, jalan kaki lama sikit pun tak apa. Sebab jalan laut ni mencabar. Di dalam duduk pesan tu, rupanya setiap peristiwa yang berlaku, setiap musibah yang mengenai itu ada hikmah dia. Allah Ta'ala nak bagi dia bertemu dengan Ja'far At-Tayyar dan Sayyidina Uthman bin Affan yang berada di bumi Habsyah. Seronok dah. Seronok jumpa dengan 100 lebih. Pada 106 orang, 107 orang, ada kata 116 orang. Orang Islam yang berhijrah ke bumi Habsyah. Rupa-rupanya dapat jumpa dengan Ja'far At-Tayyar, kan sepupu Nabi. Sayyidina Uthman, menantu Nabi. Bawa pula Ruqayyah, anak Nabi. Tak seronok lah. Hajat Nabi jumpa Nabi. Tapi Allah Ta'ala sekat tengah jalan, berjumpa dengan ramai lagi para sahabat. Kata Sayyidina Uthman kepada Abu Musa Asy'ari,
Tak masuk lagi pun tak apa Mekah. Mekah sekarang sedang bergolak. Orang-orang Islam ditangkap, ada yang disembelih hidup-hidup, ada yang dibakar, ada yang dijemur di panas matahari, ada yang disula, ada yang disiat kulitnya, ada yang dipanggang pada api, dipanggang pada matahari. Tak masuk lagi pun tak apa, kami pun kena keluar. Jadi hikmah tak? Kenapa Allah Ta'ala pecahkan kapal yang mereka naiki untuk menuju ke Mekah? Sebab tu kata Saidina Ja'far At-Tayyar, kenapa Allah Ta'ala sekat kamu di tengah jalan untuk kita sebarkan Islam di bumi Habsyah. Maka Islam tersebar dengan begitu luas di bumi Habsyah, dan ketika mana berlaku, ringkas cerita, ketika mana berlakunya perang dan Raja Habsyah, nah mereka di antara tentera-tentera yang membantu Raja Habsyah, dan daripada sebab itulah Raja Habsyah tertarik pada Islam, masuk Islam. Ya, okey. Abu Musa Asy'ari ni dia digelar oleh Nabi SAW. Baik. Bila dia dapat tahu Islam dah berpindah ke Madinah, dapat khabar. Kata Saidina Osman, tak boleh duduklah, Ruqayyah menangis. Ruqayyah ni puteri Rasulullah, kan dia duduk sakit. Ruqayyah dia sakit. Dia nak balik ke ayah dia. Jadi kata Osman, kita kena bawa dia balik. Kita kena bawa dia balik. Dan aku mendapat khabar Rasulullah dah berpindah ke Madinah. Jadi jom kita ikut sama-sama pergi. Lagi jauh lah daripada Habsyah nak pergi ke Madinah tu. Jalan darat dia lagi jauh. Tapi dia berjalan singgah di Mekah. Memang Rasulullah dah tak ada. Kemudian mereka meneruskan perjalanan. Sampai di Madinah, Ruqayyah wafat. Nak jumpa sangat ayah dia. Allah Ta'ala izin. Wafat. Dan ketika ni, Rasulullah tanya dia, lama tak jumpa dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi, kata Rasulullah, hampir 10 tahun tak jumpa dengan Abu Musa Asy'ari. Dapat dah ayat-ayat baru? Dapat, dia kata. Dapat. Daripada pedagang-pedagang Habsyah yang balik, yang Islam, berbalik ayat, dapat. Aku salin semula, aku jadikan dia satu naskah untuk aku baca. Tapi surah yang berculang salin lah. Tak disusun sempurna macam yang ada kat kita ni. Kemudian dia kata, dan aku ajarkan kepada penduduk Habsyah. Begitu juga aku sebarkan kepada para sahabat yang jauh daripada. 10 tahun terpisah dengan Rasulullah. Sempat belajar 2 tahun. Pisah dengan Rasulullah 10 tahun. Jadi Rasulullah ni nak uji dia, nak tanya. Kok dia lupa. Kalau kita lupa tak? Jangan kata setahun, 2 tahun, jangan kata 10 tahun. Minggu sudah punya, minggu ni aku lupa. Saya tak kata kat perempuan, saya kata kat saya. Minggu sudah kot. Minggu ni dah lupa. Kan? Jadi dia ni dalam jarak 10 tahun, bila Rasulullah kata kat dia, baca Sa'ad. Okey, satu lagi keistimewaan Abu Musa Al-Asy'ari ni, dia memiliki kelunakan suara. Masya Allah. Rasulullah ni, bila dengar suara dia, kalau baginda tengah berjalan, dia akan berhenti. Berhenti, hayati, kelunakan. Sautul ahsan, kata Rasulullah. Sebaik-baik suara adalah milik Abu Musa Asy'ari. Sampailah satu hari Rasulullah keluar bersama dengan beberapa orang isteri dia di Madinah. Keluar menziarahi perkuburan Al-Baqi'. Bawalah 3-4 orang isteri dia ikut sama. Tiba-tiba Rasulullah berhenti di satu rumah. Rumah siapa? Rumah Abu Musa Asy'ari. Sebab Abu Musa Asy'ari sedang membaca Al-Quran. Tertarik hati dia, terlampau merdu, terlampau sedap. Lepas tu semua isteri-isteri Rasulullah berhentilah, dan Rasulullah berhenti. Dia pun tertanya-tanya, siapa dia ni? Macam kita ni, siapa dia ni? Baru dengar orang azan. Siapa azan? Sedap sungguh suara kan? Contoh. Jadi, kata Rasulullah SAW, hampa teka siapa? Tahu Aisyah jawab apa? Rasa-rasa ni keturunan Nabi Daud.
Kan Nabi Daud satu karomah, satu mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Daud, memiliki suara macam buluh perindu. Kata Aisyah, rasa-rasa ni keturunan Nabi Daud. Jadi dengan tersenyumnya baginda Nabi SAW mengatakan, itulah seruling Rasulullah. Maksud dia, bunyian yang merdu milik Rasulullah. Itulah milik Abu Musa Asy'ari. Okey, kalau nak ikut fizikal dia orang besar, orang gemuk, orang besar, orang tinggi, petah berbicara, pandai berpidato. Waktu Rasulullah wafat, dia keluar, dia balik ke Yaman. Dipanggil oleh Abu Bakar As-Siddiq, suruh kumpul Al-Quran, mai, terus balik lagi negeri, kumpul Al-Quran. Jadi antara orang yang bertanggungjawab mengumpul Al-Quran. Kemudian dalam pemerintahan Umar Al-Khattab lantik dia menjadi gubernur di Yaman. Nak balik sangat? Balik, tapi jadi gubernur. Lepas tu, bila naik dalam pemerintahan Saidina Osman, panggil dia mai balik. Suruh dia pergi jadi gubernur di mana? Di Basrah. Basrah tu mana? Iran. Lepas tu, turunnya Khalifah Umar Al-Khattab, turunnya Khalifah Osman, naik Osman, Ali. Ali lantik pula dia jadi gubernur di Kufah. Kufah ni Iraq. Dan dia wafat di Kufah dalam usia 93 tahun. Panjang tak? Panjang. Anak murid dia ni, kalau kita kata 1000 lebih lagi. Semua alim belaka. Itulah susuk tubuh Abu Musa Al-Asy'ari yang nak cerita dekat kita tentang hadis jihad ataupun mujahid yang sial ni. Saya ambil masa panjang tau. Kalau tak ambil masa, pakai tak cerita pasal dia. Tidak? Menarik kan? Sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun. Okay, baik. Apa kata Abu Musa Al-Asy'ari ataupun Abdullah bin Qais ini? Bahwasanya kata Abu Musa, satu hari datang seorang Arab. Datang seorang Arab bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya si Arab ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku nak tanya tentang jihad. Tentang yang dimaksudkan dengan jihad. Jihad ni apa artinya? Contoh dia itulah. Ar-rajulu yuqatilu lil maghanim. Kata seorang lelaki ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia, orang yang pergi perang ni macam-macam jenis Rasulullah, dia kata. Ada orang yang pergi berperang, dia kata, semata-mata dia nak harta rampasan. Dulu, zaman Rasulullah dulu, kalau mereka pergi berperang, mereka tak dapat gaji. Orang yang pergi berperang tu ambil masa lama. Perjalanan saja pun kadang sampai berminggu, berbulan. Di medan peperangan lagi. Bukan ada orang sediakan makan minum kat mereka, tak ada. Jadi mereka akan bawa harta sebagai bekalan. Kalau kita boleh juga bawa daging dending. Mereka nak dending apa? Bawa kambing terus. Bawa kambing hidup. Bawa lembu hidup. Bawa unta hidup. Itu harta. Itu dipanggil ghanimah. Mereka tak ada mata wang, tapi mereka ada emas. Betul emas. Mereka akan bawa yang tu. Sebagai pertukaran, andai jumpa boleh tukar dengan makanan dan sebagainya. Jadi, bila dalam peperangan tu adalah harta-harta yang dibawa. Kalau kalah, harta itu jadi harta ghanimah. Rasulullah akan bahagikan harta tersebut kepada tentera-tentera Islam. Sama ada yang hidup ataupun yang mati. Kalau mati dia bagi kat waris. Jadi, tanya seorang lelaki ni, macam mana cerita orang yang pergi berperang, dia bukan kerana Allah, tapi dia pergi berperang kerana dia nak harta rampasan. Macam kita nak gaji. Kan? Susah rupanya nak dapat jihad fisabilillah ni lah. Kemudian, dia tanya lagi, ada pula dia kata, orang yang pergi berperang ni suruh orang sebut-sebut nama dia. Nak suruh orang ingat dia di antara orang yang terhebat dalam peperangan. Nak suruh orang kata dekat dia orang berani. Nak suruh orang kata dekat dia orang yang paling kuat. Kerana nak nama. Okey. Dan dia kata ada pula seorang yang pergi perang, dia kata dengan tujuan memperlihatkan betapa hebat peranannya dalam peperangan. Dan dia kata,
Kalau tak ada aku, mereka tu semua mampu. Sebab ada akulah, mereka boleh menang. Dengan angkuhnya. Kalau tak ada aku, tak jadi kerja tu. Ni semua kerana akulah. Dia nak cerita betapa pentingnya peranan dia. Dia nak menonjol. Dan dalam riwayat lain, maksudnya dalam hadis lain, ada disebut ada seorang yang berperang kerana menunjukkan keberaniannya, dan ada pula seorang yang berperang kerana untuk membalas dendam. Ada juga dia kata orang yang pergi perang ni, kerana dia nak tunjuk kata dia lah yang paling berani menyerbu musuh. Macam kita tengok dah. Di antara sahabat yang paling gagah menyerbu musuh, Saidina Zubair bin Awam, kan? Dia di antara yang disebut pemakai serban kuning yang berjalan di dalam peperangan Hunain. Pergi balik, bunuh musuh. Depan ke belakang, belakang ke depan, depan ke belakang. Tak menghiraukan luka parah yang terlekat pada tubuhnya. Sebaliknya, menumpas musuh adalah matlamat dan tujuan utama. Saidina Zubair bin Awam. Tak kisah luka macam mana pun. Hak yang ni kalau terluka sikit duk cerita, itulah hak yang dia luka. Aku tadi pi perang sakit jatuh. Bercalak saja. Bukan luka pun, bercalak saja. Tidak pun lebam sikit duk tunjuk, itulah hak lebam. Jadi tanyalah lelaki Arab ni macam mana cerita hak yang orang pi kerana nak tunjuk keberanian. Macam mana orang pi sebab nak balas dendam, ayah dia dulu terbunuh, abang dia dulu terbunuh, dia pi dengan sebab nak belum balas dendam. Apa cerita? Tang mana duduk dia punya level mujahid dia, jihad dia tu. Dan dia kata, dan dalam riwayat yang lain pula disebutkan ada seseorang yang berperang kerana mahu melepaskan kemarahannya, kerana marah. Maka yang mana satu di antara semua ini yang dianggap berperang fisabilillah? Dia kata kerana marah. Okey, nak cerita sikit yang dikatakan berperang kerana marah. Satu masa di dalam peperangan Uhud, Saidina Ali karramallahu wajhah, menantu Nabi, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni duk berperang dengan musuh musyrik. Kan Uhud ini menyaksikan peperangan yang begitu hebat. Musyrik terlampau ramai. Orang Islam dah terpecah tiga. Jadi dia menghadap dengan seorang musyrik ni, musuh ni. Dah habis-habis lawan ni, punya kuat musuh tu. Jadi akhirnya pedang musuh tu jatuh daripada tangan. Dah jatuh daripada tangan, Saidina Ali nak tikam dia. Bila Saidina Ali nak tikam, dia tak ada senjata apa. Dia ludah muka Saidina Ali. Bila dia ludah muka Saidina Ali berhenti. Berhenti. Dia buat apa? Kalau kita dah betul-betul nak bunuh dah. Hang ludah aku kecincang terus. Tapi Saidina Ali berhenti. Tinggal musuh tu tak bunuh. Dia ni ya kan? Awak dia tak bunuh aku. Perumpamaan lah, saya cakap macam tu nah. Awak dia tak bunuh aku. Musuh ni sambil lari kat belakang ni pegang pedang. Pegang pedang, Saidina Ali nampak. Bayang kawan tu duduk lari main kat belakang ni. Main nak tetak dia daripada belakang, dia kalis tapi dia tak bunuh. Dia boleh membunuh. Dia antara prajurit Islam yang Rasulullah letak dengan nama Asadullah, singa Allah. Dia boleh sekali dia kalih dia, berkecai kawan tu. Tapi dia tak buat. Dia mengadap betul-betul, dia berhadapan dengan kawan tu tengok muka dia, kawan tu berhenti. Kawan tu kata, aku kan nak bunuh hang, dandan. Aku nak tanya, pasal apa hang tak bunuh aku? Sedangkan aku dah tak ada senjata di tangan. Hang dah betul-betul nak tikam aku, tapi hang tak bunuh. Kata Saidina Ali, aku tak bunuh hang dengan sebab hang ludah aku. Awak hang suka diludah ke? Bukan, kata Ali. Bukan aku suka diludah, tapi aku marah sangat-sangat dekat hang kerana hang ludah aku. Aku tak mau bunuh hang dengan sebab aku marah. Aku nak bunuh hang dengan sebab Allah. Hebat tak peribadi sahabat Rasulullah? Aku nak bunuh hang dengan sebab Allah dan Rasul.
Aku tak mau bunuh hang dengan sebab hang ludah aku. Itu bermakna aku penting diri. Ketika masa awal kita berlawan, aku memang nak bunuh hang kerana Allah dan Rasul. Tetapi bila hang ludah aku, niat aku dah bertukar. Hang ludah aku no, nanti hang ludah aku. Jadi bila mai perasaan nak marah tu aku tinggalkan. Kerana aku tak mahu menjadi mujahid yang sial. Tahu tak? Faham kan? Perkataan yang ada kerana nak tunjuk kemarahan, dia tak mahu. Jadi dengan sebab tu dia kata, aku nak cari jalan Allah. Aku nak cari jalan Allah. Bila mana si lelaki Arab ni bertanya kepada Rasulullah, cerita sat dekat aku, macam mana yang dikatakan orang yang benar-benar jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesiapa yang berperang dengan tujuan supaya menegakkan kalimah Allah menjadi tinggi, maka orang itu sahajalah yang dikatakan berjihad fi sabilillah. Okey. Rasulullah menjawab, yang dikatakan benar-benar orang yang berjihad di jalan Allah, berperang fi sabilillah, yakni orang yang berperang kerana hendak menegakkan kalimah thayyibah. Yang mana mensyiarkan agama Allah di atas muka bumi ini, menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itulah yang dipanggil berjihad fi sabilillah. Bukan kerana nafsu, bukan kerana nak nama, bukan kerana nak harta, bukan kerana nak balas dendam dan sebagainya, tetapi dia berperang semata-mata kerana Allah. Maka ulama muhaddisin membahagikan jihad ni ada dua jenis. Satu jihad bernama dafi'. Satu lagi jihad bernama hujum. Jihad pertama dafi' ni, yakni dia mempertahankan negara dia. Dia berperang kerana mempertahankan negara dia. Jihad hujum ni, hujum, dia kelak pergi berperang. Okay, Rasulullah kita tengok dalam peperangan Rasulullah ni, dia buat dua-dua. Pertama, demi mempertahankan negara daripada dicerobohi musuh, Rasulullah keluar pergi ke medan, cari tempat lapang. Dengan sebab melindungi negara, kanak-kanak, orang tua, wanita dan harta benda yang ada di dalam negara daripada dibinasakan bila berlaku peperangan. Sebab tu Rasulullah keluar ke medan. Rasulullah tak rempuh mana-mana negara. Tapi tahu mana-mana negara. Tapi pergi cari medan. Medan ni kita kata tempat lapang. Satu tempat yang lapang untuk berperang. Masa tu tak adalah nyawa orang awam yang terbunuh. Rumah-rumah, bangunan-bangunan, tak adalah yang binasa. Begitu juga orang tua. Cuma ada satu ketika di dalam perang Mu'tah, dia kena masuk kampung. Bila masuk kampung, Rasulullah cerita, jangan kamu bunuh budak-budak, kanak-kanak. Jangan kamu bunuh wanita-wanita. Jangan kamu bunuh orang tua. Jangan kamu bunuh padri-padri yang ada dalam rumah ibadat. Jangan bunuh. Walhal mereka tu pensyirik Allah tu. Tapi Rasulullah kata jangan, mereka duduk dalam tempat aman. Jangan bunuh. Jangan tebang pokok-pokok yang berbuah. Jangan bakar kebun-kebun buah-buahan ataupun makanan yang boleh dimakan. Indah. Peperangan yang disusun oleh Rasulullah itu cukup indah. Tapi bila orang kafir yang tidak ada undang-undang dalam peperangan, kita tengok hari ni, apa berlaku di Palestin, Gaza khasnya, apa berlaku? Pengkhianatan demi pengkhianatan. Dia perbuat sampai hancur. Begitu juga dengan kanak-kanak, orang-orang tua, masjid-masjid, wanita-wanita. Wanita-wanita ni, tua-tua kita ni tangkap rogol depan anak-anak. Kesian. Macam.
Ini dikatakan jenayah perang yang berlaku. Islam cukup indah mengajar tentera-tentera dia untuk sentiasa menyantuni. Kalau kita tengok hari ni punya cerita. Pejuang-pejuang mujahidin di bumi Gaza, dia tangkap orang-orang pengganas, kita panggil pengganas lah, Zionis. Nah, kalau kata mereka keluar, dia bantu hebat. Kami dilayan dengan baik. Diberi makan, diberi minum. Nah, dia tangkap hak yang pemberita yang duk sebar fitnah-fitnah tu. Bertangkap dia tawan, tapi dia lepas bagi naik kenderaan. Pemberita tu boleh buat pula cerita. Kami dilayan dengan baiknya, depa masak makan, depa bagi tawanan makan dulu. Lepas tawanan makan baru depa makan. Pejuang-pejuang amat. Sebab apa? Sebab berpaksikan apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nak duduk di dalam jihad fi sabilillah. Nak jadi seorang mujahid yang dikenali di akhirat nanti. Yang akan menuju ke gerbang surga seperti burung yang terbang, melintasi siratul mustaqim seperti kilat. Itulah yang diidamkan oleh para mujahidin. Ini yang dimaksudkan dengan perang fisabilillah. Baik. Dalam cerita-cerita perang fisabilillah ni, terdengarlah oleh para sahabat, masing-masing nak jadi jihad fisabilillah, nak jadi mujahid. Seorang sahabat yang terkenal dengan kekayaan dia, yang paling kaya, sahabat paling kaya, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Depa balik daripada peperangan Tabuk. Tabuk ni jauh. Jauh daripada Mekah. Jadi singgah di satu tempat. Tu yang kata depa makan bewok pasiak tu, lapang sangat. Lapang sangat. Jadi Abdurrahman bin Auf, bila mana dia duduk panggang bewok tu, Rasulullah ni bangkit, duduk jauh sikit. Bukan baginda marah depa makan, tapi baginda tak mau makan. Abdurrahman ni kata, Rasulullah benci ke? Jawab Zubair bin Awam, dia tak benci, dia senyum. Dia senyum. Bila dia bangkit, kata Abdurrahman, sekejap aku nak pergi bagi kat dia. Pergilah kepada Rasulullah yang ketika itu sedang bersolat. Rasulullah ni kalau duduk saja semayang. Jadi sampai kepada Rasulullah, selesai Rasulullah, dia bawa mailah, dia letak di atas satu kulit kambing tu. Dia bagi kat Rasulullah, dia suruh Rasulullah makan. Rasulullah jawab apa? Pergi makan dengan kawan-kawan. Pergi makan dengan kawan-kawan. Lepas tu dia kata, kami ada dah, kami punya. Ini Rasulullah punya. Rasulullah buat macam mana? Kalau kita buat syarat begini. Dia tak mau makan. Terus Rasulullah buat begini. Maknanya Rasulullah tak mau makan. Tapi dia tak hina makanan tu. Cuma dia tak mau makan. Okay? Kita ada ketika kita kena hormati bila orang tu tak mau. Tentu ada sebab musabab pada diri dia yang dia tak mau. Tapi kalau kita tak mau, kita jangan hina makanan tersebut. Tutup hidung lah, nak termuntah lah. Orang lain boleh makan. Jangan hina. Allah marah sangat. Okay. Ketika ni, Abdurrahman ni dengan rasa hampa. Sebab besar hati dia nak bagi kat Rasulullah. Bila Rasulullah tak mau, dia kata dia tak mau makan. Dia kata, dah kata lagu tu, dia pun makan. Makan selesai Rasulullah berjalan main. Main duduk di kawanan para sahabat. Dia pun dah selesai makan. Okey, salah seorang di antaranya kata, Rasulullah nak makan kot. Ni dia baru main, tadi hampir dia duduk semayang. Ni dia nak makan kot. Benda dah habis. Rasulullah kata, tak, dia tak makan. Rasulullah ni sebenarnya, dia tak makan pun tak apa. Dia boleh minta bila-bila masa makanan dari surga boleh dapat. Tapi dia tak buat. Kalau kita lah, order hari-hari. Tekannya tek-tek, grab mentak. Grab food.
Dia tak minta, Masya Allah. Dia boleh minta makanan paling istimewa. Hidangan tertinggi dia boleh minta nak. Tapi dia tak buat. Jadi bila duduk dia sembanglah tentang mujahidin ni, jihad fisabilillah. Sambil sembang. Lepas tu Rasulullah ceritalah tentang keistimewaan orang yang jihad. Orang yang syahid fisabilillah ni, iaitu orang yang awal-awal akan ke syurga. Mereka akan duduk di dalam syurga bersama-sama dengan para nabi. Para rasul akan duduk bersama-sama. Mereka akan berjiran denganku. Seronok cerita. Lepas tu Abdul Rahman bin Auf ni dia dengar. Dia kata, di kalangan para mujahidin ni, Abdul Rahman masuk lambat. Di kalangan mujahidin, bukan di kalangan umat manusia. Di kalangan mujahidin, para sahabat yang berjihad fisabilillah ni, Abdul Rahman masuk lambat. Sambil Rasulullah senyum tengok dia. Dia ni terasa tau. Adakah kerana aku pergi bagi bewak pasir atau aku masuk lambat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu berduka? Nampak riak pada wajah Abdul Rahman bin Auf ni berubah. Lepas tu dia kata, tak seronoklah masuk lambat. Kalau kita lambat pun tak apa, janji boleh masuk. Kan? Dia tak seronok, dia nak masuk dengan sama-sama Rasulullah. Dia kan sabiqun al-awwalun, masuk awal-awal dengan Rasulullah. Macam Rasulullah kata, mereka semua lintah macam mana kilat, terbang macam burung, tunggu di pintu syurga nak masuk je. Jadi dia nak macam tu. Bila Rasulullah kata dia lambat, dia tak seronok lah. Nak duduk dengan Nabi SAW dalam satu syurga. Dia kata, pasal apa lambat? Rasulullah kata, lambat pasal hang kaya. Dia di antara Nabi-Nabi, kan Nabi Sulaiman saya pernah cerita macam tu. Hang hisap banyak. Alah, masalah dia kata. Harta ni satu masalah. Kita tak ada harta satu masalah. Dia harta bagi dia satu masalah. Menyebabkan aku menjadi seorang mujahidin yang lambat. Tak boleh ikut dengan rombongan Rasulullah. Aku terlewat. Lewat sikit. Lewat sikit. Dia tak mau, dia kata dia nak awal-awal. Jadi macam mana dia nak buat? Macam mana nak buat? Baik, tak apa. Esok tu tak seronok dalam hati ni duduk fikir hak tu saja. Aku macam mana nak buat bagi harta aku ni habis? Macam mana nak buat bagi harta aku habis? Okay. Perang Tabuk ni adalah perang pada musim panas. Kurma tengah masak. Jadi bila dia pergi perang lama, baru balik mai, kurma habis busuk. Habis kurma busuk. Tak boleh jual. Bila tak boleh jual, maka pendapatan tahun tu tak ada lah. Kurma semua busuk. Jadi dia dapat satu akal, dia nak beli semua kurma busuk dengan harga yang mahal daripada biasa. Contoh saya kata, kalaulah kata biasa hari-hari kurma elok ni sekilo 30 rial, oleh kerana dia busuk, dia bayar 60 rial. Pasal niat dia nak bagi perhabis harta dia, sebab dia nak masuk syurga awal-awal dengan para sahabat lain yang mujahidin fisabilillah ni. Kemudian sampai di Madinah, memanglah banyaklah bertapuk-tapuk kurma busuk. Dia kata jangan susah hati, dia beli. Dia beli dengan harga sekali ganda. Dia kan kaya nak, dia beli. Dia boleh jual tak kurma busuk? Mana boleh jual? Tapi oleh kerana dia berniat nak menghabiskan harta dia, dan kurma busuk itu boleh dijadikan baja untuk diberikan balik kepada orang-orang Islam, Muhajirin dan Ansar di Madinah untuk tanam semula ataupun untuk membaja pohon-pohon yang dah habis berbuah. Niat cukup baik. Baik, cukup cantik. Okey. Dalam dia kumpul-kumpul dah cukup, dah banyak dah ada di rumah dia ni, satu gudang dia penuh dengan kurma busuk. Kurma busuk dia tak bau lagu pelam busuk nak. Dia tak bau lagu kentang busuk, busuk masam tu dak nak. Kurma busuk dia tak bau, okey. Jadi dalam duk tunggu nak bagi balik dekat penduduk-penduduk Madinah ni, tengok-tengok sampai satu rombongan dari Yaman. Yaman telah pun diserang satu penyakit wabak yang pelik, yang mana
dia bila kena 2-3 hari mati. 2-3 hari mati. Jadi tabib ni pakar perubatan, kata nak mencegah penyakit tersebut iaitu dengan makan kurma busuk. Jadi kami dapat tahu orang Madinah ni ada banyak kurma busuk yang sebab balik daripada perang. Dia nak beli. Dia pun kata kami habis jual dekat Abdul Rahman bin Auf. Kalau hang nak pergi beli, hang kena beli kat dia harga sekali ganda lagi mahal. Benda busuk, patut murah lah kan? Hang kena beli kat dia sekali ganda lagi mahal. Pergilah utusan Yaman ni pergi merayu, kata kami raja kami yang suruh ni. Bila dah kata raja yang suruh, dan rombongan tu ada Abu Musa al-Ash'ari. Musa kata menyelamatkan nyawa orang lain jauh lebih baik daripada berpuasa setahun, daripada bersolat sepanjang tahun. Jauh lebih baik daripada bersedekah. Selamatkan nyawa orang. Bagi orang bahagia. Bila hang bagi nyawa kat orang, ubat kat orang tu orang bahagia, maka hang dapat pahala berkali ganda. Dia tak majual juga. Dia tak majual. Last sekali Raja Yaman turun, bayar kat dia dengan harga 10 kali ganda daripada yang dia beli. Masya Allah. Kaya balik. Nah, kaya balik. Itu cerita Abdul Rahman bin Auf. Macam manalah aku nak masuk dengan satu rombongan. Rasulullah tersenyum memandang dia. Nak? Rasulullah senyum dekat dia. Rasulullah kata, engkau ditakdirkan untuk hidup sebagai orang kaya. Menyantuni orang-orang miskin. Hiduplah dalam kekayaanmu yang melimpah ruah. Kerana sesungguhnya dalam kamu memberi, itulah jihad kamu. Itulah syahid kamu. Rupanya kita bagi sedekah tu adalah satu jihad. Nah? Kita bagi kat orang apa juga pemberian kita bagi. Nah? Itu adalah satu jihad. Jangan pergi bagi buah busuk pula. Nah? Dia cerita dia jual. Nah? Dia jual atas sebab-sebab tertentu. Itulah maksud jihad fisabilillah. Bukan sekadar kita bermain pedang, bermain senjata di medan pertempuran, tetapi kita berlawan dengan nafsu kita juga adalah satu jihad fisabilillah. Ketika mana kita menahan nafsu kita daripada keinginan dunia yang bersifat sementara sambil kita berfisik. Ini sementara. Sementara di sana adalah kekal. Ini pelaburan aku. Pelaburan untuk akhirat. Jadi wallahu alam. Selesai hari ini hadis yang ke-17. InsyaAllah ta'ala seandainya ada rezeki, kita akan sambung pada minggu pertama bulan 3. Tak silap saya 5 hari bulan. Kan 5 hari bulan yang mana insyaAllah jemaah Masjid Al-Qahar daripada kalangan wanita berhajat untuk membuat sedikit kenduri sambut Ramadan sebab kita puasa minggu depan tu. Selasa minggu depan tu. Sebab tu saya kata bulan depan kita hanya ada minggu pertama, Selasa minggu pertama saja. Minggu kedua tak ada sebab puasa. Oleh kerana berpuasa maka kita sambut pada 5 hari bulan tu kita adakan sedikit jamuan. Jadi kalau kata jemaah-jemaah yang ada ni nak tumpang kenduri seorang sepiring cok kodok ke, seorang sebiji roti canai ke, bolehlah pakat-pakat dengan kawan share seorang 2-3 ringgit, bawa mai seorang 10 biji ke, boleh tak? Jadi minggu 5 hari bulan tu kita tak baca kitab hadis penawar hati, kita berqasidah Ramadan, boleh tak? InsyaAllah ta'ala InsyaAllah ta'ala nanti saya nanti beritahu tema apa yang kita pakai untuk sambut Ramadan yang datang berlenggang-lenggang. Syurga yang dihias indah untuk menyambut Ramadan. Jadi nak menunjukkan tanda kegembiraan seorang hamba Allah yang akan difardukan satu fardu yang paling istimewa, iaitu berpuasa sebulan-bulan Ramadan, iaitu dengan kita memberi makan dan minum. Okey? InsyaAllah ta'ala boleh Jadi wallahu alam. Baik, ada soalan nak tanya? Apa-apa soalan insya-Allah kalau mampu hamba jawab, kalau tak mampu hamba tangguh. Assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Intan sini Ustazah. Ya, silakan Kak Intan. Ustazah, tadi Ustazah bagi tahu jihad ada dua. Satu jihad dofiq dan satu Dhafiq, lagi hujum. satu hujum. Hujum Ustazah Okey. tak jelas tadi. Okey, maaf saya tertinggal satu kan. Saya kata tadi jihad dhafiq mempertahankan, pertahankan negara dia. Sementara hujum ni kita keluar pergi berperang. Kita pergi berperang ke negeri orang ataupun kita masuk ke daerah-daerah lawan kita. Itu maksud dia hujum. Dan hujum tu ada beberapa syarat. Di antara syarat hujum ni, pertama sekali kena mendapat izin daripada pemerintah. Kalau raja izin. Boleh pergi. Itu hujum. Sebab dia nak kena keluar pergi perang. Contoh macam kita di Malaysia, kita dengar Palestin sedang diserang. Jadi kita nak keluar pergi. Itu hujum. Kemudian kedua, pertama dapat izin dari pemerintah. Kedua dapat izin daripada kedua ibu bapa. Kalau kita ada ibu bapa. Sebab satu ketika dulu bila mana sahabat nak keluar berhujum, Rasulullah tanya, ada mak ayah lagi tak? Kata ada. Bila kata ada, Rasulullah kata balik, menyantuni ibu dan ayah kamu, itu adalah jihad fisabilillah. Yang ketiga, dia tidak ada tanggungjawab yang berat. Maksud dia, anak yang ramai ke, ataupun harta yang kena dia jaga. Jadi dia tak ada kerja apa. Maka ketika tu dia boleh keluar pergi berhujum. Jihad secara hujum. Macam kita tengok cerita Uwais Al-Qarni. Kan dia di antara salah seorang sahabat yang ada dua pangkat. Dia juga dipanggil sahabat. Dia juga dipanggil tabi'in. Sebab kenapa dia sahabat? Dia hidup zaman Rasulullah. Kenapa dia tabi'in? Dia tak pernah jumpa Rasulullah. Kenapa dia tak pernah jumpa Rasulullah? Sebab setiap kali dia nak ikut Rasulullah pergi berhujum, pergi berperang, mak dia tak bagi. Mak dia kan buta. Jadi mak dia tak bagi. Maka dengan sebab itu dia hanya berperang daripada jauh. Dan Rasulullah kata itu jihad cara dia. Okey. Maaf tadi saya tak sempat nak bagi penerangan tentang dhafiq dan hujum. Dhafiq mempertahankan negara. Orang main serang kita, kita pertahankan negara kita. Sementara hujum, kita keluar pergi berperang. Okey Kak Intan. Baik, terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Okey, Cikgu Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat. Okey. Apa yang perlu buat? Okey. Cantiklah tu, elok sangat tu. Ceritanya solat subuh lupa baca kunut. Bila terlupa baca kunut, niat nak sujud sawi. Sujud sawi kan? Sujud sawi tu dilakukan selepas kita baca tahiyat akhir. Kita sujud 2 kali sujud, kemudian terus bagi salam. Tapi bila sujud 2 kali sujud, bangkit itu dia terbaca pula tahiyat. Bermakna mengulangi rukun qauli kali kedua. Bukan sengaja, tapi terlupa. Duduk biasa lepas bangkit sujud tu baca tahiyat, dia dah bangkit pada sujud tu, dia membaca tahiyat lagi. Apa yang patut dilakukan? Di mana kita teringat, di situ kita bagi salam. Tu saya kata elok dah. Tak malah katalah tengah-tengah duk wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teringat. Tadi dah baca dah tahiyat kan? Jadi terus kita bagi salam, tak mana juga kita teringat. Wallah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Tanya ke Ustazah, apa perbezaan antara wa aqimus salata wa atuz zakah dengan tawuz zakah? Ada dua Ustazah kan? Terima kasih Ustazah. Wa aqimus salah dan tawuz zakah. Wa aqimus salah tawuz zakah. Baik. Dia tu pasal nahu saya nak cerita Pasal dah tanya kena ceritalah wa aqimus salah wa atuz zakah ataupun tawuz zakah. Wa atuz zakah itu adalah satu fi'il yang bersifat mufrad seorang. Tawuz zakah fi'il itu bersifat jamak
dia didatangkan dengan waw jamak, maksud dia mailah kita sama-sama bagi zakat. Ajak orang ramai bagi zakat. Beza dia ada waw jamak dan beza ta zakah wa atta zakah, dia tak ada waw jamak. Ada ramai, ada minta seorang. Nah, itu beza dia. Dia kena mengaji nahu. Oh, Allah alam. Sama-sama. Macam cerita wassalam dengan wassalim lah kan. Kita ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salim ke salim, salam ke salim, salam ke salim, salam ke salim. Tidak. Salim ke salam? Salim ke salam? Duk kata apa selalu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Dengan sebab li, pandai kat saya ini. Dengan sebab dimulakan dengan salli. Dimulakan dengan salli, maka diakhiri dengan salim. Kalau mulakan dengan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab mula dengan sallah, akhir dengan salam. Mula dengan salli, akhir dengan salim. Adalah kira-kira dia tu. Ada cerita nahwu dia tu. Mulakan dengan fi'il madhi, diakhiri dengan fi'il madhi. Mulakan dengan fi'il amar, diakhiri dengan fi'il amar. Amar tu apa? Amar tu berbentuk satu perintah, satu suruhan. Madhi tu apa? Madhi tu sentiasa. Okey. Wallahu a'lam. Bino? Assalamualaikum Ustazah. Okey. Waalaikumsalam. Ya Ji. Ji nak confirm satu ayat surah Al-Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah tu kan? Baru ni ada di satu buku dia tulis wa afawadu. Adakah yang tu silap ataupun ada boleh macam mana, tak tahu, tak faham. Tersilap. La'ala sawab, saya kata dia mungkin tersalah cetak. Tersalah cetak Ustazah. Ya. Dia mungkin tersalah cetak, ataupun dia mungkin qiraat yang kita tak, yang saya tak pernah jumpa lagi. Saya tak pernah katalah. Tapi saya kata mungkin la'ala sawab, mudah-mudahan benar. Kalau saya sebut la'ala sawab tu mudah-mudahan benar. Maksud dia bukan saya betul. Mudah-mudahan benar, dia tersalah cetak. Jadi kita nak maklumkan balik ke macam mana? Sebab dia melibatkan ayat Al-Quran ni Ustazah. Maklum, sila maklumkan balik. Okey, tak, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Bina? Habis saya sudah dulu Yang baik itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. InsyaAllah ta'ala 2 minggu lagi kita akan kembali ke sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat fi Filastin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat minal qaumil kafirin minal qaumil zalimin. Allahumma harrir masjidal aqsa ya Allah. Allahumma harrir masjidal aqsa ya Allah. Allahumma harrir masjidal aqsa ya Allah minal qaumil zalimin minal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Sallu ala Nabi.